Assalamualaikum semua. Ustazah harap semua sihat-sihat dan gembira bersama keluarga masing-masing dan bersedia untuk sambung PDPR kita yang seterusnya. Okey, untuk hari ini kita akan masuk bahagian jawi iaitu sambungan kepada imbuhan akhiran. Kita akan tengok imbuhan akhiran ya dan hamzah ya. Ya dan hamzah ya. Yang berbunyi di belakang dia bunyi dia i, Ulum pula kita akan sambung meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi pertama sekali saya minta kamu buka buku aktiviti muka surat 54. Okey. Baik, dalam muka surat 54 ni kita perlu baca teks yang diberi. Dalam teks ni ada perkataan yang digelap, yang ditebalkan tulisan ni. Ini adalah contoh-contoh perkataan berimbuhan akhiran hamzah ya dan ya. Okey, hamzah ya dan ya. Okey, nanti saya akan terangkan apa beza hamzah ya dengan ya. Okey, baik, kita baca sama-sama ya. Negaraku, di sini ku temui ketenangan sejati. Okey. Untuk yang pertama ni, kamu jumpa perkataan berimbuhan akhiran temui. Perkataan dasar dia temu. Okey, imbuhan akhiran dia hamzah ya. Kenapa dia guna hamzah ya? Okey, kerana tengok di sini. Hamzah ya ni digunakan apabila kata dasar itu berakhir dengan huruf alif atau huruf waw. Jadi kita akan tambah hamzah dahulu sebelum ya. Jadilah dia temui. Kalau tak ada hamzah ni, dia akan jadi bunyi temui. Temui. Jadi macam tak betul bunyi dia kan. Sebab itulah fungsi hamzah tu. Okay, kita sambung ya. Negara yang dicintai amat ku sanjungi. Okey, baik kelas. Perkataan yang seterusnya cintai. Ya, cintai. Di sini kamu tengok kata dasar dia cinta. Okey. Apa huruf terakhir kata dasar dia? Huruf alif. Sama macam ni. Sama macam contoh yang Ustazah buat kat tepi ni. Memang ada dalam ni juga contoh tu. Okey. Dia ada alif. Bila ada alif, kita kena guna hamzah ya. Jadilah dia cintai. Kalau tak ada hamzah, dia akan jadi bunyi apa? Cintai. Jadi dicintai. Salah bunyi tu. Jadi kena ada huruf hamzah. Okey, untuk yang seterusnya sanjungi. Yang ini kenapa tak ada hamzah? Sebab dia bukan berakhir dengan alif atau waw. Dia berakhir dengan nga. Jadi kalau berakhir dengan nga, tak perlu tambah hamzah. Hanya perlu ya sahaja, ya. Baik, kita sambung. Keamanan yang kurasai. Di sini nampak rasai. Di sini nampak saya dah buat contoh siap-siap kat tepi ni. Kenapa dia ada hamzah ya? Sebab dia berakhir dengan alif. Okey. Ketenangan yang dilalui. Dilalui pun sama. Dia berakhir dengan waw. Sebab tu dia ada imbuhan akhiran dia guna hamzah ya. Akan tetap terus ku nikmati. Okey, nikmati. Di sini hanya ya sahaja. Kenapa ya sahaja? Sebab dia berakhir dengan ta. Bukan alif, bukan waw. Ya. Menuju haruman syurgawi. Okey, jadi kamu perlu lengkapkan peta titi di bawah ni. Ni nama dia peta titi. Mengikut petunjuk dia. Okey, untuk peta titi yang pertama, tempat kosong yang dia minta kamu adalah daripada kata dasar. Dia nak kamu cari kata dasar. Okey, contoh satu, temui. Kata dasar dia temu. Yang ini cintai. Apa kata dasar dia? Kamu cuma buang imbuhan akhiran dia je lah. Ya? Nikmati. Apa kata dasar dia? Untuk peta titi yang kedua, kamu kena tulis petunjuk dia minta imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran. Jadi kamu kena lengkapkan semula perkataan ni sekali dengan imbuhan akhiran. Kamu kena buat dia hamzah ke hamzah ya ke ya sahaja. Contoh di sini rindu. Perhatikan ada huruf
ada huruf waw. Jadi tadi Ustazah kata kalau ada huruf waw, kita kena pilih imbuhan yang mana? Hamzah ya ke ya sahaja? Hamzah ya. Jadi di sini jawapan dia nanti apa dia? Okey. Baik. Perkataan yang seterusnya milik. Dia bagi kata dasar milik. Ni berakhir dengan huruf apa? Huruf qaf kan? Bukan huruf alif, bukan huruf waw. Jadi apa imbuhan akhiran yang bersesuaian dengan dia? Hamzah ya ke ya? Okey. Dan seterusnya sayang. Okey, jadi kamu kena lengkapkan ada 5 tempat kosong ni dalam muka surat 54. Okey, baik, sekarang kita gerak kepada ulum. Okey, untuk ulum Ustazah nak sambung tajuk meneladani sifat tabligh. Kamu boleh buka muka surat 110. Kita akan baca secara sepintas lalulah untuk kita cari maklumat penting. Okey, yang ini adalah mengenai peristiwa-peristiwa yang Nabi Muhammad pernah lalui sepanjang baginda menyampaikan dakwah Islam. Okey, peristiwa-peristiwa ni kamu kena ingatlah sebab nanti kamu nak buat dalam buku aktiviti dia akan tanya semula apa cabaran Nabi Muhammad untuk setiap peristiwa yang dia hadapi tu. Okey, untuk peristiwa yang pertama, dakwah secara rahsia. Di mana? Okey. Yang ini Nabi Muhammad memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda. Okey, peristiwa yang pertama ni Nabi kena sebarkan dakwah kepada saudara mara dia dulu, ya. Antara yang berjaya masuk Islam, Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah. Okey, tapi apa cabaran Nabi Muhammad di sebalik dakwah dia secara rahsia kepada ahli keluarga dia yang terdekat? Okey, cabaran dia tak semua yang menerima. Ada yang tidak menerima dakwah baginda, iaitu bapa saudara dia yang paling dia sayang. Siapa bapa saudara dia tu? Abu Talib. Abu Talib ni memang marah kalau orang mengapa-apakan Nabi Muhammad. Tapi dia tak dapat hidayah untuk masuk Islam. Dia boleh melindungi Nabi tapi hati dia tak terbuka nak masuk Islam. Jadi itu cabaran kepada Nabi untuk ajak bapa saudara dia, tapi akhirnya tak berjaya, ya. Okey, itu yang pertama. Okey, kata kunci dia orang yang rapat. Orang yang rapat, cabaran dia Abu Talib tak berjaya Nabi Muhammad nak pujuk masuk Islam, ya. Okey, apa peristiwa yang kedua? Peristiwa Nabi Muhammad menyampaikan dakwah di Bukit Safa. Ya. Ada penduduk Mekah duduk dekat Bukit Safa ni. Okey. Baik. Apa yang Nabi Muhammad ajak? Baginda mengajak mereka beriman kepada Allah. Ya. Okey, ni. Inilah. Okey, tapi apa cabaran Nabi Muhammad? Kaum musyrikin marah. Okey, kaum musyrikin yang duduk dekat Bukit Safa tu marah. Dan apa yang mereka buat? Mereka mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad dan keluarganya. Itulah cabaran yang Nabi Muhammad kena hadapi waktu tu. Okey, dia dimarah, dicaci dan dihina. Malah dia dipulaukan oleh orang-orang kafir di Bukit Safa tu, ya. Okey, baik. Sekarang ni kita pergi kepada peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang ketiga berlaku di mana? Berlaku di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Tadi Bukit Safa kan, sekarang di Taif pula. Apa cabaran Nabi Muhammad? Tengok gambar ni. Ada orang baling apa ni? Baling batu kan? Jadi di sini cabaran dia, baginda diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah, ya. Bukan sahaja dihina, diejek tu semua, malah dicederakan pula oleh orang-orang Taif tu sehingga baginda mengalami luka-luka di badan, ya. Okey, tadi di Bukit Safa, baginda dicaci, dihina dan dipulau. Dekat Taif lagi mencabar dia, siap kena baling batu lagi dengan orang musyrikin Quraisy. Okey, baik, peristiwa yang keempat,
berdakwah dengan penulisan. Penulisan ni maksudnya dengan menggunakan surat, ya, dengan menggunakan surat. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara. Ini contoh keratan surat yang masih tersimpan lagi dekat muzium. Ya, contoh surat yang Rasulullah tulis untuk raja-raja dan pemimpin negara yang ada pada zaman tu lah, seperti Raja Rom, Habsyah, Farsi dan Mesir. Okey, tapi apa cabaran di sebalik peristiwa ini? Okey, cabaran dia sebahagian besar raja-raja ni menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang lagi teruknya, ada yang mengancam untuk memerangi. Memerangi ni maksudnya untuk ajak berperang pula dengan Nabi Muhammad. Okey, ada yang menerima, ada raja yang menerima, tapi ada juga yang menolak. Okey, jadi di sini ada 4 peristiwa ya kelas. Peristiwa yang pertama tadi, berdakwah secara rahsia kepada orang yang rapat. Cabaran dia, Abu Talib tolak dakwah Nabi. Peristiwa yang kedua, di Bukit Safa. Nabi dimarah, dicaci, dihina dan dipulau. Kemudian peristiwa di Taif. Nabi diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera. Kemudian yang terakhir, Nabi mengajak raja-raja memeluk agama Islam dengan mengutuskan surat. Cabaran dia, ramai juga yang menolak dan mengancam untuk berperang. Okey, jadi itu saja untuk ulum ya. Jadi kamu boleh buka buku aktiviti muka surat 106 ya, muka surat 106. Okey, buku dalam latihan ni dia minta kamu cari jawapan yang betul. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad dan cabarannya. Ini cabaran-cabaran yang kita baca tadi. Yang Ustazah warnakan ni, yang bahagian atas ni, 4 kotak bahagian atas ni, ini adalah cabaran. Cabaran pertama, menyampaikan dakwah kepada orang yang rapat. Okey. Cabaran yang kedua di Bukit Safa. Cabaran yang ketiga di Taif. Cabaran yang keempat, mengutus surat kepada pemimpin negara. Okey, di bawah ni pula, kotak 4 yang bawah ni pula, maaf, ini tadi peristiwa ya, bukan cabaran. Ini peristiwa. Peristiwa menyampaikan dakwah kepada orang yang rapat. Sampai layan ni. Peristiwa mengutus surat kepada pemimpin negara. Yang 4 di bawah ni baru cabaran baginda. Okey, cabaran yang kotak yang pertama ni, dimarahi, dicaci, dihina, dipulau. Ini berlaku sewaktu Nabi Muhammad di mana? Ingat tak kat mana Nabi Muhammad kena pulau tu? Ya, di Bukit Safa. Untuk kotak yang kedua di atas ni, ini dia punya peristiwa dan ini dia punya cabaran. Jadi kamu kena cari jalan lah. Jalan macam mana kamu nak sampai dekat bawah tu. Jadi kamu kena buat je contoh. Okey, boleh faham? Ya. Okey, sekarang ni kita tengok cabaran yang kedua. Menolak dakwah Nabi dan mengancam untuk berperang. Ni siapa ni? Berlaku kepada siapa? Orang yang rapat ke? Di Taif ke? Pemimpin negara. Okey, jadi kamu kena ingat baiklah apa yang cikgu terang, apa yang Ustazah terang tadi ya. Kemudian kamu cari jalan dia. Dan seterusnya. Boleh ya? Ini Ustazah dah highlightkan mengikut warna untuk membantu kamulah. Okey, tapi lagi elok kalau kamu berusaha buat sendiri ya. Okey, untuk latihan seterusnya, muka surat 107. 107. Yang ini kamu perlu baca dan lorek jawapan yang betul. Okey, lorek pada jawapan yang betul sahaja. Okey, yang ini tindakan Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan cabaran dia. Apa yang Nabi Muhammad buat ketika berhadapan dengan cabaran-cabaran tadi tu. Okey, yang pertama contoh ni, amanah memikul tanggungjawab bertabligh. Bertabligh ni maksud dia menyampaikan kan. Jadi memang Rasulullah amanah dan jadi kalau betul, jadi kenalah lorekkan dia. Okey, di mana kamu nak tengok tindakan Nabi Muhammad ni? Kamu boleh tengok balik muka surat yang tadi tu. Okey. Di sini. Di sini. Okey. Setiap peristiwa ni dia ada tindakan dia. Tindakan dia berada di hujung ni. Okey, kamu boleh baca dekat sini.
Okey. Dan seterusnya lah. Muka surat ni pun sama. Dia berada di kotak warna pink ni. Okey. Tapi kalau kamu baca fikir logik pun kamu boleh agak jawapan dia sebenarnya. Kita tengok nombor 1. Bersedih hati dan runsing. Ya ke? Nabi Muhammad bersedih hati ke? Itu ke cara dia menghadapi cabaran dia? Kan? Okey. Kalau bukan, jangan lorekkan. Nombor 2. Tidak putus asa. Kan? Nabi Muhammad tak putus asa kan? Dia terus-terus dan berdakwah. Betul tak? Okey. Sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran. Betul tak? Membalas kemarahan musyrikin Mekah. Nabi Muhammad balas balik. Orang baling batu dekat dia, dia baling pula batu kat orang tu. Betul ke? Kan? Okey, nombor 5. Merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Merancang strategi ni. Buat lagi plan dakwah yang lagi berkesan lah. Yang lagi menarik perhatian orang musyrikin. Kan? Yang keenam, tidak membalas dengan kekerasan. Maksudnya walaupun kena baling batu pun Rasulullah sabar. Okey, yang ketujuh, menyembunyikan diri daripada masyarakat. Dia bawa lari. Dia melarikan dirilah kiranya. Tak nak keluar tengok masyarakat. Betul ke? Ya, jadi kamu lorekkan cara Nabi Muhammad yang betul sahaja dalam menghadapi cabaran baginda ya. Yang tak betul jangan lorekkan. Okey? Baik. Jadi, tugasan kamu hari ni, sila lengkapkan Jawi buku aktiviti muka surat 54 ya, untuk Jawi muka surat 54, untuk ulum muka surat 106 dan 107. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Baik, selamat belajar.